Hai guys, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rafi Rashid Dan saya Aim, So kami adalah host untuk podcast Sembang Kari yang dibawakan khas oleh Jejaka Health. Jejaka Health. So, apa tajuk kita yang pertama kali ni, Aim? So untuk episod pertama, kita punya tajuk adalah HIV, yang bermaksud adalah people who living with HIV, dan bahasa Melayu dia adalah bukan kaoda, bukan saoda, adalah oda, orang yang hidup dengan HIV. Jadi kita telah menjemput seorang tetamu khas tau. Siapa tetamu khas tu? Itulah dia rahsia. So seorang tetamu khas ni akan berkongsikan pengalaman beliau. Jadi apa kita tunggu lagi? Let's kita start. Jom kita jumpa. Ya. So, siapa tetamu khas yang khas sangat tu yang nak jemput tu? You guys, kenapa nak tanya I lagi? Orang tu dah dekat sebelah. Dia ada kat sebelah kita. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada beliau kerana sudi hadir pada hari ini. Okey, jadi kita berikan ruang untuk beliau untuk memperkenalkan diri beliau. Sebab bukan senang tau kita nak jemput Betul. tetamu istimewa ni tau. Betul, Untuk betul, episod betul. 1 tak ada siapa yang nak datang. So, nama saya Aiden, 24 tahun, menetap di Kuala Lumpur dan masih single. Kan kita punya segmen podcast ni bertajuk Sembang Kari. So kita nak tanyalah kepada kita punya tetamu jemputan ni, suka makan kari tak? Of course suka. Setiap hari pagi, siang, malam memang nasi kandar je. Kari apa you suka makan? Kari apa? Kari ikan favourite. Koli kan? Min kari. Ni muka ni Kalau bahasa mesti Tamil, pandai masak. Kalau bahasa Tamil, koli kari guys. Koli kari. Koli kari. So muka ni, kalau tengok muka mesti pandai masak kan ni? Pandai masuk untuk orang yang tersayang je. Takut. Masih tak ada lah. So, kita tak kalau masak orang lah. tak sayang tu tak boleh nak masak lah. Tak boleh. Alamak. Dia tak jadi sebab sedap masak lah. penuh cinta. So kena DM lah ni kan? DM lah siapa nak masak tu. DM. Okay, Adam dah ready untuk soalan pertama? Soalan apa Itulah dia. Kenapa main telefon ni? Bukan main telefon, I tengah check dekat komen kita dekat dalam Twitter ni. So kepada korang yang masih lagi belum follow kita orang punya Twitter, kita orang punya IG, kita orang punya YouTube semua, korang boleh follow kita orang punya. Okay, Jangan lupa follow guys. Okay? Jadi kita dah boleh start untuk soalan pertama lah. Okay, jadi Adam ready? Ready? Okay, soalan pertama dia adalah boleh tak Adam kongsikan pertama kali ketika Adam jalani hidup sebagai seorang PHIV? First time diagnosed 2019 Januari. Masa tu kali ke-8 Adam buat test. Lepas tu dia terus keluar positif lah. Time tu Adam tak rasa sedih ke apa, cuma terkejut macam bila macam tu. Dia macam bila boleh dapat ni. Lepas tu dia macam tak fikir panjang. Lepas tu cakap ke doktor tak apalah, kita terus boleh start treatment sebab dalam proses 7 test sebelum yang test yang positif tu, doktor dah explain banyak kali dah pasal ubat heart apa semua. So lepas tu reaksi nak balik rumah tu rasalah macam dia rasa runsing. Rasa runsing. Runsing tu, okay, ketika Adam dah tahu yang Adam untuk jalani hidup sebagai seorang PHIV kan. So Adam rasa runsing tu boleh tak Adam beritahu? Sebab kita nak tahu, sebab kadang-kadang orang kan rasa macam ada yang depressed, ada yang macam-macam perasaan yang bercampur baur. Jadi macam mana Adam handle that situation? Depressed tu belum lagi masa tu, sebab doktor cakap kena start vitamin training apa semua. So tapi satu benda yang exhaustingnya is apa nama dia, kena ulang alik klinik time tu. Nanti Adam stay dekat Subang, lepas tu nak kena pergi KK Cherak. So agak jauh lah time tu, tengah study lagi. So dia macam agak ada kekangan di sana lah. And then just nak tanya, masa nak buat test tu, Adam buat test dekat NGO ke ataupun dekat mana? Dekat klinik? Time tu first Adam tak tahu sangat pasal NGO. Time tu baru 17 tahun actually Adam dah start buat. Cumanya bila dah masuk 18 dah start buat klinik. Then 19 baru buat dekat K Ceras. Sebenarnya dalam 88 tu semua buat dekat KK lah. Yes, betul. Okay. Masa you dah first time dapat tahu you adalah PHIV, masa tu ada tak orang kawan-kawan sekeliling you ke ataupun family you ke tahu pasal benda ni juga?
Actually kawan baik I sendiri yang bawa I pergi klinik time tu. Sebab I cakap kat dia, oh I nak pergi klinik appointment ni, boleh tak tolong bawakan. Sebab coincidentally dia memang dekat area Subang time tu. So dia bawa lah I pergi klinik. Time tu dia ada, and dia lah orang pertama I bagi tahu. So memang member lah, memang kawan dapat you, teman dapat you lah yang tahu first. Betul. And family masa tu tahu tak? Family sampai sekarang I tak bagi tahu lah. Okay, faham. Okay. Okay, so satu lagi yang nak tanya. Okay, so masa you dapat tahu you jadi PLHIV ni, you punya hubungan macam mana dengan, contohlah you ada pasangan tak masa tu, ataupun macam mana cara you nak bagi tahu kepada pasangan you yang seterusnya kalau ada? Kata tak ada pasangan lagi, tapi fikir juga macam mana nak explain dekat pasangan, sebab takkan nak mulakan hubungan dengan penipuan kan. So kena jujur apa semua. So nak start hubungan tu agak payah. Nak kena educate dulu, awareness apa semua, baru cakap oh actually I ada HIV, nak cakap macam tu kan. So tak semua akan terima. So the next partner after I dah diagnose tu, dah explain kat dia semua benda pasal HIV apa semua, Dia terima dah. dia terima, tapi dia skeptical sikit. So kena bawa dia pergi testing jugalah. Itu keyword, sebab kita secara discordant partner kan. So kita kena bawa partner kita pergi buat testing sekali, and biar diorang kena educate dengan community health worker ataupun dengan doktor. So macam mana layanan dia dekat you? Adakah layanan dia berbeza ke, ataupun dia anggap you macam dia layan you macam orang yang kurang sihat ke, macam mana ke? Kalau partner, dia tak pernah layan macam tu, sebab dia layan I macam sama, tapi orang lain yang mendapat ura-ura pasal I tu, itu lain cerita lah. Oh, itu memang dia okay, faham. Ya. Okay. So soalan seterusnya, Adam, boleh tak Adam kongsikan pernah tak Adam didiskriminasi di mana-mana fasiliti? Tapi sikit benda tu. So di mana-mana facilities lah, termasuk tempat kerja ke, masyarakat ke. So yang mana yang tahu Adam seorang PLHIV, so pernah tak Adam didiskriminasi? Boleh tak Adam share sedikit? Selalunya dekat social media, sebab Adam punya network besar. So sometimes bila diorang datang lepak rumah ke apa ke, one of their kawan pun datang sekali, diorang ternampak ubat ke apa ke dekat atas meja. So diorang akan cakap behind my back. Contohnya macam dia dah balik, diorang akan cakap dekat dalam grup diorang, weh kau nak tahu tak ada ni ada HIV apa semua. So diorang akan start diskriminasi kat sana. Itu satu kalau antara kalangan masyarakat lah. Kalau kalangan fasiliti kesihatan pun ada. Cumanya sebab sekarang ni dah advance, sebab I baru je diagnose 2019. So time tu maybe dah ada awareness daripada NGO dan semua. Tapi ada contoh daripada medical assistant ataupun nurse, tapi tak sebut klinik mana memang ada. So dia macam diskriminasi tu. Dia macam oh ni kes HIV lagi, apa benda lah kau buat ni, macam tu. Salah satu dia lah. Itulah. So macam saya sendiri nak cakapkan, so macam paling yang ini yang sangat menyedihkan kepada masyarakat kita yang kurang memberi pengetahuan tentang HIV dan AIDS. So stigma tu masih kuat lagi. Jadi agak-agak menyedihkan bila kita dengar di klinik-klinik yang memberi perkhidmatan berkaitan dengan HIV dan AIDS still membagi stigma kepada istilah pesakit, kita bagi PLHIV itu sendirilah. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Okay, so just nak tanyalah, kalau contohlah bila you ada tak circle you ataupun kawan-kawan you yang PLHIV juga, ada tak macam kisah-kisah dia orang yang memberi inspirasi kat you ke, macam apa ke? Yeah. Awal-awal tak, tapi on the journey tu, masa 2019-2020 tu dah start tu kan, I start untuk bawa kawan-kawan I yang aktif sexually, bawa pergi test apa semua. Ada je yang test positif, ada yang negatif, yang syphilis ke apa semua tu, tak apa. Tapi ada satu pengalaman tu I rasa I kena share. 2020 ujung tahun lah juga, 2020 ada kenal seorang ni, dia dah jadi kawan baik, dia macam abang dah. And then 2021 masa bulan puasa, dia dah start sakit. Time tu tengah musim COVID tau. So I ingatkan dia COVID. I cakap dia pergi test apa semua. Lepas dia dah dia cakap dia tak nak. Lepas dia dah tolak macam pelawaan tu untuk pergi klinik, dia tak nak. So one day dia message Adam. Dia cakap Adam, sekian-sekian, tak nak mention nama dia.
ada benda yang Adam selalu cerita. Macam apa yang Adam selalu cerita? Banyak benda yang Adam selalu cerita sebab I ni popek-popek banyak. So apa benda yang Adam selalu cerita? Apa yang you ada yang selalu cerita? Ada apa? I ada broken family ke apa ke? Lepas tu dia cakap tak, yang Adam selalu cerita pasal NGO tu. Macam NGO HIV, kenapa kan HIV? Dia kata sekian-sekian ada benda tu. Macam ada. So dia dah kata ada. Lepas tu terus pergi rumah ni sebab time tu jiran je sebelah rumah tu. Terus call MSC time tu sebab time tu I tak join lagi NGO apa semua. I terus call NGO, lepas I call jejaka juga, and diorang kata terus bawa pergi hospital. I call hospital dulu Sungai Buloh sebab time tu tengah COVID, katil penuh lah apalah kan, and diorang kata cuba bawa pergi hospital Shah Alam dulu. So I bawa dia pergi hospital Shah Alam, I daftarkan dia ke sana. And time tu dia punya simptom dah sangat teruk, simptom AIDS dia tu. Sebab dia makan ubat sebulan 2020, tapi dia dah stop makan lepas sebulan. So 2021 dia dah dia dah tenat sebab dia dah stop makan ubat sebulan lepas dia start makan ubat. Lebih kurang macam tu lah timeline dia. So dia punya virus tu mutate terlampau cepat sampai dia dah tak boleh mendengar, and semua paru-paru dia tak boleh bernafas sangat, apa semua simptom tu lah, tak nak cerita benda tu lah in detail. So after 2 bulan doktor call saya sebab dia tak nak family dia tahu. So doktor call I sebagai nama penjaga lebih kurang, and dia kata dia dah meninggal dunia. So lepas tu baru I join NGO, and benda tu actually sebab sampai hari ni buat I untuk thrive through HIV and AIDS. Macam tak malu nak cakap benda tu. Lepas dah jadi kejadian tu, ada tak malu cakap benda tu dah. Sebab benda ni bukannya something yang kita perlu malu, sebab bukan kita minta dapat. Dah dapat, so kita just go. Betul. Ya, so kita daripada cerita apa yang Adam ceritakan ni, so kita boleh ambil sebagai suatu itibar dan suatu benda yang boleh jadi inspirasi jugalah sebab Adam dia daripada kejadian tu dia bangkit untuk memberi pertolongan atau memberi hikmat kepada masyarakat. Ya, betul. Sebab dapat tolong satu orang daripada kena HIV ataupun kena AIDS pun kira macam menyelamatkan kawan saya itulah. Ya, boleh Adam kira macam ingin menyelamatkan lebih ramai nyawa. So orang yang mereka boleh akses pada ubat lah. Okay. Yes. Sebab hidup je macam biasa kalau sebenarnya ya betul. Sebenarnya bila dah didiagnose virus dah didiagnose, so mereka boleh hidup secara normal sebenarnya kan. So kebanyakan orang tak aware benda tu. Mereka bila dah dapat je mereka akan rasa macam dah tak nak hidup. So macam-macam benda ini bukan pengakhiran. Ini bukan pengakhiran. Ini bukan pengakhiran you guys. Okay? Actually satu fakta yang I dapat tahu daripada dulu lagi, doktor pernah bagi tahu jangka hayat untuk seorang PLHIV ikut scientifically proven akan tambah lagi 2 hingga ke 3 tahun ikut jangka lifespan dia. So kiranya sebab antibody dia dah makin kuat sebab ubat-ubat tersebut lah. So itu adalah menarik. Menarik fakta tu. Okay, so kita ni lah macam you kan mendapat tekanan daripada masyarakat, daripada institut, ada beberapa institut kesihatan, pasal stigma ni lah. So kita nak tanya macam mana you macam cope you punya kesihatan mental bila you kena stigma macam tu? Betul. Dah kena macam tu, dia dah cope tu dah terlampau lambat. Sebab at first Adam ni jadi macam ignore benda tu, ignore sampai benda tu dah sampai ke atas, lepas tu dah meletup apa semua. So sekarang ni memang Adam still tengok psychiatrist and makan ubat depression apa semua. Sebab benda ni bukannya senang, sebab bukan HIV sahaja kita fikir pasal family pun, kawan, financial lah, apa-apa semua tu lah, benda yang normal macam biasa, manusia biasa hidup. Tapi bila yang ni dah tambah lagi satu dekat kepala, so benda ni pun akan ada impact. So macam mana I cope, I tak boleh nak bagi any suggestion, tapi just seek for professional help lah. Contoh macam psychiatrist ataupun therapist ke apa untuk rawatan lebih lanjut. So sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kita rehat sebentar, kita tengok satu VT daripada kita punya. Let's. Hi sir, so can you tell us what do you know about HIV? HIV is a condition wherein the person's immune system is compromised.
So what happens is that the virus attacks the person's white blood cells. That's the primary defense system of human beings. So when white blood cells are attacked, there's no way for our body to defend against any infection. That's why the result is that many people who have HIV, they have other illnesses like tuberculosis, pneumonia, and other respiratory illnesses. HIV tu adalah virus. Virus tu dia most probably dia akan jangkit melalui perhubungan tak protect lah, something like that. Most probably lah, usually. So yang tu dia something like berjangkit. Otherwise tu je lah so far yang aku tahu. Kena suntikan yang sama macam orang dada tu dia suntik. Dia orang dada tu dah suntik dah. So dia orang guna yang suntik yang sama tu memang kena HIV kan. So macam tu lah. Most probably orang yang isap dada lah. Boleh berjangkit lah. Yes. Okay, thank you. AIDS adalah satu penyakit di mana orang bebas seks. Pula HIV ni adalah jangkitan daripada melakukan sebuah seks yang bertukar-tukar lah. Yang kita bagi tadi tu, so apa pandangan Adam tentang cara diorang jawab tadi? Ada yang tahu, ada yang macam jawab gagap-gagap, apa? I rasa yang tahu tu tak tahu semua, tapi kita expect orang tahu semua. Diorang tahu just HIV ni adalah bila kita have sex baru ada ni. Tapi actually dia tak tahu yang ada banyak cara transmisi dia. Itu satu. Lepas tu diorang tak tahu yang ada ubat, and diorang ingat macam kita terus mati. Itu yang kepada dia tahu. Kepada dia tak tahu langsung, mereka memang tak nak ambil tahu sebab awareness tu daripada NGO je. So dia punya awareness daripada media ke apa kurang. So automatic orang tak tahu. Itu belum lagi yang stigma yang kata tak boleh kongsi straw, tak boleh kongsi sudu, tak boleh kongsi ketuala. Itu lagi lah. Tak pegang dekat pun dah macam tak nak pegang. Lepas tu ada pula cakap yang kelakar dia kata kalau nyamuk ke isap darah HIV. Okay, mitos semua tu. Bila orang tu ada HIV, isap darah, nyamuk isap darah kena dekat air jadi berjangkit. So benda tu sangat mitos, sangat Kalau korang nak tahu benda tu mitos ke tak mitos, korang boleh je pergi dekat Jejaka Health punya Instagram ke apa, tanya diorang ataupun pergi dekat World Health Organization untuk tahu. Tahu lah, Majlis Seks Malaysia pun ada. Tapi kadang-kadang diorang tak tahu apa tu Majlis Malaysia. Macam mana tu? Tapi tak apa, lepas ni diorang tahu dah. Jadi soalan seterusnya, Adam, alang-alang Adam dah cerita pasal ubat. So Adam boleh tak ceritakan sedikit berkenaan dengan U equals to U tu? So apa macam mana Adam disiplin makan ubat? So apa fungsi ubat tu? Boleh tak Adam ceritakan sedikit berkenaan dengan ubat? Okay, so ubat basically yang dia ikut orang punya badan dan antibody, apa semua doktor akan prescribe. Kita tak boleh suka-suka pergi beli makan. Okay, itu satu. Second, you makan ubat tu kena on time sebab dia akan ada dia punya timing untuk kita tidurkan virus tu. Senang cerita lah macam tu, kita ringkaskan, tidurkan virus tu. Kalau kita makan, kena makan on time. Kalau tak makan on time, takut virus tu dia tahu kita makan ubat tu. So macam mana I disiplin, I kasi alarm. Sekarang ni zaman sangat canggih, dah tak ada lah zaman-zaman apa yang grandfather clock tu, tak ada. Kita macam pukul 10 pop letak alarm, terus dah dengar bunyi 9.50 tu, I akan letak dua alarm 9.50 dengan 10. Kadang-kadang kan 9.50 dah huha tak makan pula. So 9.50 ready, 10 terus makan. So disiplin tu satu, and then pemakanan I jaga juga from my perspective lah. Jangan makan makanan yang raw ke apa ke, sebab badan tend to be more sensitive lepas dah start makan ubat. So basically macam tu. Tapi Adam lepas 8 bulan Adam dah UVL. Doktor macam cakap benda tu bagus sebab cepat dah. Mudah. Terus Cuk, Adam, boleh tak Cuk? So apa maksud UVL tu Adam? Boleh terangkan sikit tak? So UVL dalam bahasa English nama dia undetectable equals to viral load lah. Undetectable viral load. Yes, betul. Undetectable viral load equals to untransmittable. So kiranya macam virus tu ada dalam badan, bukannya tak ada, tapi dia dah tidur kat dalam badan and tak boleh yang berlaku yang transmisi. Betul, yes. Dia dah tidur kan. Sekarang ni ubat
dah ada dah. Ya guys. Sebab sekarang semua canggih. Ubat dah canggih dah sekarang ni. So you makan ubat tu, virus dah tidur, you tak akan berjangkit pun benda tu dekat orang lain. So Betul. tak ada lagi stigma yang mengatakan benda tu berjangkit lah apalah. Melalui ILU lah. ILU. Melalui ILU pun ada macam berpeluk pelik pun kadang-kadang. boleh berjangkit HIV. Outbreak kat Malaysia 1980, ada tak ingat sangat. Masa tu baru lagi. Dia sama macam COVID. Masa tu baru lagi semua gelabah, semua kena lockdown apa semua. So basically HIV ni pun sama, zaman dulu memang awal-awal tak tahu, tapi lepas dah 20, 30 tahun, 40 tahun ke apa, dah lagi canggih dah ubat. Satu ubat dah ada variasi 3-4 ubat dah. So kita tak perlu risau. Makan je lah ubat. Sama je macam diabetes, kanser, semua ada treatment juga. Diabetes pun kena makan ubat hari-hari. Darah tinggi pun kena makan ubat hari-hari. Apa beza dia? Sama je. But I think seperti yang I kenal lah, for mostly dekat Malaysia ni ada, I think ada 100,000 lebih orang yang dah hidup dengan HIV. So orang kita panggil HIV lah. Jadi kebanyakan mereka pun I think banyak yang hidup lama. Hidup lama? Ya, banyak. Salah satu perkenalan saya daripada Kuala Lumpur Air Support Services juga. Dia antara yang terlama hidup di Malaysia dan berapa tahun? 35 kan? Dah 30 berapa tahun dia hidup. Hidup je. Dah tua. Soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir, okey. Jadi seperti yang kita tahu, okay, HIV ni adalah kita panggil bukan penyakit lah. Kita panggil sejenis virus penyebab penyakit. So disebabkan HIV ni macam-macam penyakit yang berkesempatan akan ambil kesempatan terhadap badan kita. Jadi boleh tak Adam bagi tahu kat saya kenapa kalau orang kat luar sana panggil apakah boleh tak Adam bagi tahu dekat saya apakah pandangan Adam berkenaan dengan seorang PLHIV ataupun orang luar sana panggil seorang PLHIV itu pesakit? Bagi Adam kadang-kadang rasa terkesima, kadang-kadang, tapi we just have to live with it at this point, sebab dah tak boleh nak buat apa-apa. Sebab takkan nak pergi cakap kat seorang-seorang, jangan panggil aku pesakit, jangan panggil aku pesakit. Sebab benda tu memang takkan berubah. Sebab perception tu dah bak kata patah melentur buluh biar daripada rebungnya. So education kena start. Kalau education tak start, sama macam racism pun daripada rumah. So education yang basic macam ni daripada sekolah, dekat rumah dah kena ajar. So kalau macam kita cakap kat anak-anak, okay, kita kalau dah tahu untuk ada HIV, we cannot be rude apa semua, then anak tu automatic, okay, aku tak boleh cakap benda ni salah. Betul. Sebab benda ni contohlah perkataan HIV dekat Malaysia ni agak tabu lah. Betul. Itu adalah topik yang macam orang bila dengar je HIV tu stigma lah, memang tak nak cerita dah pasal benda tu. So memang kesedaran dekat Malaysia ni pun memang agak kurang lah kita. So ada satu first time tu selit sikit, I pernah post kat TikTok benda awareness macam ni sebab time tu kerja dengan NGO kan. So time tu dapat banyak sambutan, ada yang maki-maki, diorang kata budak-budak ramai ke dalam, tapi kita tak ada pun tunjuk directly benda yang sepatutnya lah. Kita just cakap awareness pasal HIV, macam nak elak apa semua tu. So daripada sana ada seorang news reporter, dia approach Adam, dia interview Adam, and benda tu ada kat dalam keratan surat khabar yang sinilah anda boleh tengok sekarang ni. So benda tu bukan Adam nak banggakan atau apa, tetapi benda ni adalah sebagai awareness. So apa yang macam kita cakap tadi tu, awareness tu mula daripada rumah, surat khabar, media, semua benda semua bertanggungjawab. Bukannya yang NGO saja kena betul-betul umur, klinik saja betul-betul umur. Semua orang kena betul-betul umur. Betul. So sebab itulah kita buat podcast ni untuk memberi kesedaran lah, dan juga memberi tahu kepada rakyat Malaysia yang kita kena kurangkan stigma ni dalam kalangan masyarakat Malaysia ni sekarang ni lah. Kalau tak tahu, tanya. Jangan assume. Tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. If you don't have anything good to say, don't say anything. So educate yourself lah basically. Janganlah macam, oh tak boleh kau akan mati. Oh tak boleh. Tak boleh macam tu. Boleh dah ada ubat sekarang. And then janganlah. Kau tak aku dah lama mati dah ni. Okay. Jadi sebelum kita akhiri kita punya podcast, Adam boleh tak bagi kata-kata semangat sedikit kepada orang di luar pada sana? orang yang mungkin akan baru didiagnose ke, baru didiagnose atau seorang yang baru menjalani hidup sebagai seorang HIV ke, apa kata-kata semangat, dan macam mana you macam hidup you macam mana lepas tu kata-kata semangat lah, kata-kata semangat. Sebenarnya kata semangat untuk korang first thing first, get tested kalau you guys tahu yang korang aktif. Second thing, make sure korang jujur dengan partner korang. Third, kalau korang dah diagnose dengan HIV, make sure bertenang, tarik nafas. Bukan pengakhiran. Yes. Bukan pengakhiran. Makan ubat on time macam ada cakap, ataupun consult dengan doktor ataupun dengan community health worker macam mana nak hidup dengan HIV. Actually mudah je, tak perlu nak berpantang larang sangat pun. Cumanya kena konsisten.
Okay, tiga benda tu je Adam rasa yang kena penting, and also kepada kesihatan mental lah, 4 lah. So kesihatan mental pun kena jaga, sangat penting benda tu, sebab kalau once kita dah give up, jadilah macam arwah kawan saya. So kita tak nak benda-benda macam tu terjadi lah. So korang keep positive and also stay positive. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ya guys. Okay. Jadi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aiden. Okay. Jadi saya juga sebab jemput. terima kasih Adam. Terima kasih Adam. Allah. Okay. datang. Okay. Jadi kepada anda semua sedikit kata semangat sikit daripada abang kita ni. Bersemangat. So, untuk episod kita hari ni. Okay, jangan lupa tau, kepada korang yang rasa macam ada sexually active ke ataupun terasa ada risiko ke dalam untuk benda ni macam ni, so you guys boleh datang dan boleh contact kepada kita punya jejaka health untuk buat test, buat ujian saringan. Okay, secara percuma guys. Cuma tau, tak ada apa-apa pun. Kita tak ada charge apa-apa pun. Percuma sahaja. So jangan lupa juga kepada korang yang tengok podcast kita kali ni, jangan lupa untuk like, share, follow kita punya Instagram, kita punya apa nama? Kita punya Twitter, IG. Jangan lupa tau. Dan sebagainya. All sosmed kita orang lah. Betul. Okay, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aiden. Semoga dirahmati, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, insyaAllah, amin. Jadi kepada orang luar sana, kurangkan stigma guys, kurangkan stigma. Okay, jadi ada apa-apa kata-kata? So kita akhiri kita punya episod 1 kali ini. So kita jumpa kepada episod kedua. Okay, bye. Okay, bye.